Pertama, tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan dia. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tuan-puan nak bersih diri, nak cucikan diri daripada dosa. Itu jalan nak dekat dengan Allah. Nabi SAW seorang kekasih Allah yang maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara daripada dosa. Tak boleh bayang tuan-puan macam mana orang yang terpelihara daripada dosa. Macam mana bersihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terpelihara tak daripada dosa? Tak. Banyak tak dosa kita tuan-puan? Banyak. Pagi tadi ada buat dosa tak? Ada. Sekarang agak-agak ada buat dosa tak nak datang tadi? Daripada perjalanan datang tadi sampai duduk sini, agak-agak ada buat dosa tak? Duduk sebelah Kak Limah ke Kak Leha ke, duduk tengok Kak Leha ni mandi ke tidak ni? Dah ada titik hitam su'uzan. Ya, macam-macam lah yang dalam hati ni tuan-puan. Dosa hati, dosa mata. Macam-macam ni tuan-puan sekalian. Nak beritahu apa dia? Ya Allah, mudahnya kita berdosa tuan-puan. Mudah sangat. Jadi macam mana jalannya tuan-puan? Kalau Nabi SAW yang maksum, tapi Nabi melazimi setiap hari. Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 80 ke 100 kali tuan-puan. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu dalam keadaan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak-agak tuan-puan, kita banyak mana nak istighfar? Banyak mana kita nak taubat tuan-puan? Banyak mana? Maka jawapannya adalah sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Sebanyak-banyak yang boleh kita lakukan. Tuan-puan, cerita minta ampun dengan Allah ni cerita yang sangat besar. Boleh jadi kadang-kadang kita rasa tak boleh nak minta apa dah. Kalau suruh pergi berdoa tuan-puan kat multazam ke apa kan, kita rasa tak boleh nak minta apa. Sebab apa? Kita nak mulakan dengan ya Allah, bagi bersih dulu diri aku ya Allah, bagi bersih dulu, bagi suci dulu. Jadi apa yang kita boleh sebut? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ini namanya apa dia? Sayyidul istighfar. Penghulu untuk kalimah-kalimah istighfar. Berapa kali kita nak baca? Ulang sampai hati kita lapang. Tuan-puan, ini petua sungguh-sungguh tuan-puan. Kalau kita rasa sakit hati, susah hati, apa lagi? Gelisah. Apa lagi pasal hati ni tuan-puan? Macam-macam rasa kat dalam ni, sebenarnya itu sepertinya Allah mengingatkan kita tentang dosa yang sudah banyak, ya, bertompok-tompok dalam hati kita. Maka jalannya adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil masa, ya, beristighfar pada Allah sampai alhamdulillah rasa tenang sikit hati ni. Alhamdulillah rasa lapang dah hati. Tadi tak tahulah ustazah, ya duk rasa tak tahulah nak kata apa, ya loklak ke? Bukan loklak kan? Ya tak tahulah ustazah, rasa dia tak sedap hati lah ustazah. Maka tuan-puan, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hati kita tenang. Selagi tak rasa tenang tuan-puan, lagi saja istighfar, lagi.
tepikan sekejaplah soal dengan makhluk. Sebab kalau hati kita tak tenang, banyak benda kita tak boleh buat, tuan-puan. Nak jadi ibu yang baik pun susah, nak jadi isteri yang baik pun susah. Sebab apa? Hati kita susah hati. Hati kita gelisah. Maka jalan yang pertama, tuan-puan sekalian, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah taubat kita kepada Allah dan perbanyakkanlah istighfar. Dalam bulan Rejab ini, tuan-puan sekalian, bulan Rejab kan, apa yang patut diperbanyakkan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah sebagai satu persediaan kita nak terus mendaki kerohanian, tuan-puan, nanti datangnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Tuan-puan cuba bayangkan, cuba jawab soalan ustazah dalam hati, semalam berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali? Jawab dalam hatilah. Ya, sendiri tahu. Tuan-puan ada tasbih, ada apa semua, ya Allah, bab istighfar ni kena banyak, tuan-puan, sampai 1000 kali kalau boleh. Yang penting Ustaz kata apa tadi? Asal ingat saja istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan bila taubat, dia lebih besar makna dia. Taubat ini adalah menyesali atas dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Itu menyesal. Berazam untuk tidak melakukan. Contoh, ada orang dia tak jaga solat, tuan-puan. Dia tak jaga solat. Dia solat tapi dia tak jaga. Ada masa yang dia keluar mana-mana, pergi pasar ke apa ke, dia rasa payah lah, nanti jalan jam lah apa semua, tak apalah. Asar ni aku qada je lah. Boleh ke qada solat asar? Boleh ke qada? Qada ni, tuan-puan, hanya boleh pada orang yang tertidur, lupa, ataupun dia pengsan dan sebagainya. Berlalu waktu tersebut. Boleh untuk dia qada solat. Yang lain-lain, tuan-puan, solat ni wajib dilakukan pada waktunya. Kalau musafir, boleh jamak, boleh qasar. Tapi yang lain-lain wajib dilakukan pada waktu dia. Tapi ada orang, tuan-puan, dalam bab solat dia tak jaga. Jalan pergi mana-mana, dia buat alasan. Payah ustazah nak ambil wuduk. Dah pakai bedak apa semua ni, susah nak ambil wuduk. Kain tudung pula duk lilit. Ya, pendek kata kalau nak buka tudung, nak ambil wuduk tu, tuan-puan, kena ada pinggan satu. Pinggan untuk tadah apa? Jarum dia. Kerongsang dia tu kena ada satu tupperware pula menunggu kerongsang dia tu. Ini memang azab nak ambil wuduk. Jadi dia buat ijtihad dia sendiri. Tak apalah, payah-payah ni. Ya, masyaqqah ni, masyaqqah dia kata. Masyaqqah apa? Dia pun tak solat, tak apalah, sampai rumah nanti kita qada je lah. Taubat, tuan-puan, taubat. Kalau demikianlah kita melalaikan solat, sedemikian rupa, kesian kita, tuan-puan, kita tidak memberikan satu perkara yang terbaik kepada hidup kita, iaitu solat pada waktunya. Ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, solat yang didirikan pada waktunya. Tapi kita tak bagi yang terbaik untuk diri kita. Kita boleh pula pilih dalam bab solat, qada lah, lewatkan solat lah. Maka contoh Ustaz buat ya, taubat. Ya Allah, aku tidak akan lengahkan solat lagi. Kita pasti boleh melihat ya, tuan-puan, ada sahabat-sahabat kita yang Masya Allah jaga bab solat. Sangat jaga bab solat. Ustazah ada ramai sahabat, ramai kawan yang Masya Allah ya, sangat menjaga bab solat, tuan-puan, sangat jaga. Pergi kenduri kahwin dengan dia, 2-3 buah kereta kan, konvoi kan, pergi kenduri kahwin. Kita kalau pergi kenduri kahwin, kita fikir nak buat apa dulu? Nak makan. Betul kan? Jadi pergilah 8 orang, 9 orang, 10 orang pergi kenduri kahwin. Jalan tu jam, bila sampai, tuan-puan, mungkin dah pukul 2 petang.
Tapi perut kita pun lapar, kita nak makan. Tapi ustazah ada seorang sahabat yang jalanlah dengan dia, musafirlah dengan dia, dia akan dahulukan solat daripada yang lain-lain. Tengok dia dah hilang, tak tahu mana, dia tak ada kat khemah makan tu kan, ya. Tanya mana dia pergi, oh dia dah pergi solat dulu. Dia cari mana tempat kemudahan untuk solat, baru dia selesa untuk makan, baru dia selesa untuk buat kerja lain. Masya Allah, kita belajar daripada orang seperti itu, sangat menjaga solat. Baik, itu yang pertama tuan-puan sekalian, cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita terlebih dahulu dengan jalan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.